pun Allah merampas kehidupan itu daripada kita. Kalau saya boleh bagi contoh, kalau saya ada satu barang yang berharga, jam Rolex lah katakan, saya tumpang kepada saudara Razlan, Ustaz Razlan, Ustaz Razlan tolong simpan jam ni. Dia mau pakai jam itu, saya kata kamu bebas menggunakan jam ini, sehingga sampai waktu saya akan ambil semula jam itu. Dia memakai. Oleh kerana kemana saja dia pergi, orang cuma kagum dengan jam dia itu. Dia kata cantik jam Ustaz. Semua orang kata cantik jam Ustaz. Oleh kerana ulangan yang begitu lama mengatakan ini jam Ustaz, jam Ustaz, jam Ustaz, dia telah merasakan jam itu adalah milik dia. Jam itu milik dia. Maka dengan itu dia akan pertahankan jam tu. Dia akan menjaga rapi jam tersebut. Dia mula terlupa bahawa jam tu adalah jam pinjaman. Sampai ke setahap nanti, apabila saya datang, saya kata saya nak minta jam saya semula. Saudara Razlan. Ketika itu, kalau dia merasakan jam ini dia ambil akan menyebabkan diri dia tidak ada nilai lagi tengah masyarakat, maka ketika itu dia akan mempertahankan, dia struggle, dia fight untuk pertahankan jamnya itu. Bila dipertahankan, maka saya terpaksa menggunakan kekerasan. Bila menggunakan kekerasan, maka dia akan sakit. Sebab saya pasti berkuasa. Saya ada polis. Saya ada, sebab ini adalah hak saya. Segi legalnya saya ada, cukup lengkap membuktikan ini adalah hak saya. Kalau dia terus mempertahankan saya cedera, maka dia akan masuk penjara. Maksudnya bila dia mempertahankan itu hak dia yang bukan hak dia, dia akan sakit. Tuan. Jadi Al-Hayy, sifat Allah, dipancarkan ke alam semesta. Kita melihat sifat Hayy itu dan ada pada diri kita. Serah semula kepada Allah sebelum dirampas. Bila dia nak ambil nyawa kita besok, kita dengan rela hati kita tahu inilah hidup yang telah diberikan dan saya pulangkan sebelum lagi diminta. Maka ketika itu nyawa kita ditarik dengan begitu mudah. Itulah yang dikatakan berapa ramai orang yang nyawa dia dicabut dalam keadaan begitu mudah. Ada yang dia itu dicabut dalam keadaan cukup menyakitkan, iaitu orang yang struggle, dia pertahankan ini sifat aku punya, bukan aku pinjam. Lagi dia mempertahankan, lagi kesakitan itu akan dirasai. Lagi dia merasakan maksudnya hidup ni dia yang punya, dia takabur dengan kehidupan dia, lagi sakitlah ketika dia dicabut nyawanya nanti. Jadi penyerahan itu perlu buat daripada sekarang. Tuan-tuan, perlu buat sekarang. Apa saja sifat Allah yang ada pada kita, semuanya ada. Kita tidak boleh mengambil alih sifat Allah, tetapi kita boleh menompang sifatnya melalui cakrawala yang wujud. Saya selalu menyebutkan perkara ini kerana kita kena faham, kita tidak akan bersifat dengan sifat Allah. Allah berkuasa, kita berkuasa tak? Berkuasa. Mana kita menompang sifatnya. Kalau misalnya kita ada kekurangan pada diri kita, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asma'ul husna, mintalah daripadanya menggunakan asma'ul husna tersebut. Apa yang tak ada pada kita ni? Kekayaan. Maka sifat Allah ialah ghani. Zikirkan ya ghani, ya ghani, ya ghani. Dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan tompangkan sifat itu kepada kita. Ditompangkan sifat ghina itu kepada kita. Maka walaupun kita tak kaya sekalipun, hati kita akan tetap kaya. Kita akan memadai dengan apa yang sedikit dan tak pernah langsung berfikir untuk mencuri hak orang, merampas hak orang. Tengok bagaimana menompang sifat Allah. Kalau kita rasa keras hati dengan anak isteri keras hati, bergaduh dengan orang payah nak baik, bergaduh dengan mak ayah dia payah nak baik. Apa benda itu? Sifat keras hati. Jadi menunjukkan kita perlu menompang sifat Allah, sebab sifat Allah ialah Halim, lembut dia, lembut Allah ini. Maka kita zikirkan ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Jangan betul-betul sambil tengah kata ya Allah Tuhanku, berilah aku menompang sifatmu Halim itu. Maka kita akan dapati diri kita akan berubah. Baik, dia kata kalau gitu Ustaz, boleh tak kita tompang sifat Allah kekal? Allah itu sifat dia kekal. Saya nak tompang juga supaya saya kekal. Boleh. Sebab kekekalan yang sebenarnya ialah berada di akhirat kelak, bukan di sini. Bagi siapa yang sentiasa berzikir dengan ya baqi antal baqi, ya baqi antal baqi, dengan caranya yang tertentu, maka kalimah itu akan menyerap dalam tubuhnya, menurut Imam Bani Zaman Sayyid Nursi. Dia menyebutkan bahawasanya sifat kekekalan Allah itu akan menyerap dalam tubuh badan kita. Ketika itu Allah akan campakkan sifat kekal kita itu di akhirat besok. Maka kekallah kita di syurga selama-lamanya. Kalau kita enggan